Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di dalam channel LH Multimedia. Untuk video seterusnya dalam siri bercakap dengan PowerPoint ni, saya akan kongsikan satu function yang dipanggil photo album. Okey, sebelum itu harap anda semua dapat subscribe, share dan like video-video saya serta tekan butang loceng untuk notification video-video terkini dari channel LH Multimedia. Okey, setelah kita akan bercerita tentang photo album, apakah kegunaannya. Ianya berkaitan dengan masalah kalau kita nak buat presentation yang mengandungi gambar je semua. Okey, cara konvensional dan cara tradisional kita pakai biasanya slide ni kita akan insert picture kan. Kita insert biasa, klik insert, contohlah gambar ni insert. Kita akan insert. Kemudian bila kita nak masuk slide kedua, kita insert new slide. Kita pun insert picture seterusnya, insert gambar kedua pula kan. Ini cara biasalah, cara tradisional, insert satu-satu. Tapi panjanglah ceritanya. Kalau kata ada 20 slide, 20 kali kita nak kena insert kan. Okey, jadi photo album ni memudahkan kerja-kerja ni. Okey, mari kita mulakan. Okey, kita return balik, undo. Okey, di manakah photo album tu? Photo album punya function tu terdapat di dalam menu insert dan di ikon ni, photo album. Nampak tak? Photo album ikon ni. Dekat sini ada atas tu ikon dia. Kalau kita klik, dia terus create new album lah. Tapi kalau klik yang bawah ni, dia ada dua option, new album ataupun edit. Tapi edit ni tak activate sebab belum ada album dibuat lah kan. Jadi just klik atas ataupun klik di new photo album, sama je. Jadi kalau kita klik new photo album, dia akan keluarkan Windows pasal photo album ni. Okay, di dalam photo album ni kita akan go through setiap satu ni function-function ni, apakah gunanya. Okay, dalam photo album ni ada satu info dipanggil insert picture from. Di sini adalah macam mana kita nak masukkan gambar sekali banyak. Sekali banyak lah kita masukkan. Jadi kita klik pada file and disk ni. Dalam file and disk ni kita cuma perlu browse je. Browse gambar-gambar apa yang kita nak masukkan di dalam ni. Contoh kita nak masukkan gambar ni, gambar COVID-1, just klik dan insert. Jadi gambar ni akan dimasukkan dalam slide. Setakat ni memang tak nampak apa-apa lah kan. Jadi apabila kita nak masuk, dia akan listkan gambar ini. Nama file gambar ni adalah 1277 lah. Ni dia detect nama file gambar ni. Jadi apabila kita klik sini, kita akan nampak ada satu gambar je. Jadi just create. Buat masa ni create. Tengok hasilnya. Ini maksudnya, apabila saya create, dia akan create satu set photo album. Buat masa ni ada satu gambar lah. Dia akan buat satu tajuk. Tajuk ni memang photo album dan kita boleh edit kemudian lah kalau kita nak edit kan. Dan by ni pun tajuk ni biasanya dia detect nama PC lah. Oleh nama PC ni nama saya, jadi dia detect lah. Tapi kita boleh modify. Okey, setakat ni satu gambar saja. Jadi andai kata kita nak letak pelbagai gambar lagi, caranya dah mudah. Tak perlu nak buat manual satu-satu kan. Kita just kembali klik pada menu insert photo album ni. Jangan klik yang atas Kalau klik atas dia create new album lagi. Just klik anak panah yang bawah ni. Dekat sini baru nampak function edit photo album ni activate. Just klik edit photo album, dia akan kembali pada window edit photo album yang asal tadi, yang kita masukkan satu gambar kan. Jadi kalau kita nak masukkan gambar-gambar yang seterusnya, just klik file disk. Kita masukkanlah gambar-gambar lain. Contoh gambar ini. Kalau kata nak masuk sekali banyak, just tekan control dekat keyboard ni. Pilihlah gambar ini, gambar ini kan. Gambar mana lagi? Gambar komputer ni. Jadi kita ada 4 gambar yang kita masukkan. Just klik insert, automatic dia akan masukkan di dalam list pictures in album. Nampak tak? Ni gambar yang asal tadi, yang first. Kemudian ada gambar yang kita masukkan, kemudian gambar seterusnya,
gambar seterusnya. Okey. Daripada list ni, apabila kita update, gambar ni akan berturutan lah di dalam slideshow kita ni. Okey, kalau kita klik update, nampak tak? Dia terus susun gambar-gambar ni di dalam slide. Gambar slide. Okey, kita kembali pada edit. Inilah susunannya. Tapi andai kata kita nak ubah susunan, kita tak perlu selalunya kita nak ubah, kita drag kan, ni pindah kan, tak payah nak lalu situlah. Tapi kalau nak buat juga terpulang lah kan. Just pergi pada sini. Kalau andai kata kita nak pindahkan, contoh gambar yang ke-5 ni gambar ni 5, kita nak jadikan slide yang gambar yang pertama. Jadi apa yang perlu kita buat, kita pastikan tick gambar ni. Dekat bawah ni dia akan activate kan, nak up ke nak down. Nak down ni tak boleh lah sebab dia memang paling bawah. Jadi kita up sampai dia jadi yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, kemudian andai kata gambar gambar yang ketiga ni pula saya nak buang, delete. Gambar COVID ni kan, just tick je gambar ni. Ni tick. Yang ini jangan tick lah. Kalau kita tick dua-dua ni, kalau kita klik remove, dia akan buang dua-dua gambar ni. Jadi pastikan gambar mana yang kita nak buang, kita tick kan. Contoh gambar 3 ni, kita tick saja sini dan kita remove. Jadi dalam slide kita ada 4 gambar saja. Nampak tak? Ni tadi kita dah ubah-ubah kan, gambar first, gambar komputer. Jadi ada 4 gambar. Jadi apabila kita update, automatic dia update kan gambar ni. Nampak tak? Ada 4 gambar saja. Okey, kembali pada edit lagi. Okey, dalam edit photo album ni ada additional function sikit lah. Kalau kata kita nak modify warna, nak rotate gambar, just tick gambar ini, pastikan tick apa-apa kita nak buat, sama ada nak remove, nak move, nak modify, kita tick gambar tu, spesifik lah gambar ni. Jadi gambar ni, ada kata gambar komputer ni kita nak rotate, dalam ni ada function rotate ni, rotate ke kiri, rotate ke kanan kan. Lepas tu ada kontras, nak naikkan sikit kontras, nak turunkan sikit kontras. Kemudian ada brightness. Itu sajalah. Kalau nak professional tu dah ke arah Photoshop lah kan setakat ni. Tapi sekurang-kurangnya adalah function ni untuk cantikkan sikit gambarnya. Okay. Kemudian apabila dah okay, just klik update saja. Semua modified di dalam ni, tak perlu kita keluar daripada sini lah. Tapi pastikan susunan ni kita dah confirmkan. Tapi kalau tersilap pun boleh ubah lagi. Okey, saya sentuh pula yang benda yang kedua, dipanggil insert text. Apakah insert text? Insert text ni kalau kita klik, contoh slide kedua adalah text box ni lah. Okey, kita klik yang pertama, yang ni slide yang pertama ni, klik new text box, dia akan create slide baru dipanggil text box. Apa itu text box? Text box ni hanya tulisan saja, tak ada gambar. Okey, kita tengok kalau kita update, nampak tak? Slide pertama gambar ni kan, slide kedua ni text box. Text box ni bermaksud teks saja dalam ni. Jadi apa perlu ni, type je lah, apa-apa type. Kalau nak type ni lah kan, type je. Okey, ini hanya text box saja. Jadi kita return balik pada edit. Ini maksud text box tadi kalau kita nak insert new text box. Okey, kita pergi pada yang seterusnya pula, picture options. Okey, di dalam ni ada dua benda. Captions below all pictures. Okey, ni tak activate. Sebab apa nanti saya cerita. Yang kedua ni all pictures black and white. Ini kalau kita tick gambar ni, gambar semua di dalam ni akan jadi hitam putih. Ni kalau kata nak buat slideshow ala-ala retro lah sikit kan, cerita-cerita lama, jadi hitam putih. Kalau kita update, gambar ni semua hitam putih lah. Nampak tak? Hitam putih. Okey, kembali balik pada edit photo album. Ini kalau nak all pictures black and white. Okey, macam mana nak yang ni, saya return balik macam mana nak hidupkan caption below all pictures. Ini adalah bergantung pada picture layout. Picture layout ni setakat ni yang standardnya adalah fit to slide. Fit to slide ni maksudnya gambar itu ngam-ngam besar mengikut slide ni. Ikut slide ni kan penuh terus. Tapi kalau kita tengok ni macam ada terpotong sikit kan. Sebab apa? Sebab saiz gambar ini tak sama saiz dengan slide lah. Macam slide saya ni bersaiz HD kan, 16:9 HD. Jadi kalau gambar ni adalah
gambar yang asal kita insert tu adalah saiz HD, cantik lah, memang cantik lah, ngam-ngam penuh. Tapi sebab gambar yang original yang ni dia lebih kurang je kan, dia macam saiz gambar biasa tu kan, 4:3 semua tu kan, jadi dia tak memanjang lah. Dia bergantung pada gambar tapi dia akan cuba penuhkan, sama ada penuhkan ikut ketinggian ataupun lebar. Macam ni dia penuh ikut ketinggian lah, jadi tepi ni macam ada kosong sikit lah kan. Okay. Tapi dalam layout ni, andai kata kita ubah, dalam ni ada banyak dalam picture layout ni, ada one picture, two pictures, one picture with title. Apakah bezanya? Okay, kalau kita klik one picture, layout ni akan berubah, gambar ni tak akan penuh. Maksudnya gambar ni akan tergantung lah kat tengah-tengah, macam kecil sikit. Apabila gambar ni jadi tergantung, barulah function captures below all pictures ni hidup. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kata saya klik sini, kita update, gambar ni akan nampak tak macam ni? Gambar dia jadi kecil sikit dan bawah ni ada caption. Caption maksudnya untuk kita type apa-apalah berkaitan dengan gambar ni. Macam kalau kita buat buku ke apa kan, ada rajah 1, rajah 2 kan. Ni caption dia. Okay, caption ni di default je bergantung pada nama file gambar ni lah. Nama file gambar ni 4104, jadi dia letak je lah 4104. Tapi kita boleh modify lah, katalah gambar komputer gitu lah kan. Terpulang lah. Dan gambar-gambar seterusnya. Nampak tak? Okay, yang slide ni memang slide textbox, dia tak mengganggu, tak ada apa-apa. Okay, kita kembali balik pada photo album, edit. Okay, ni untuk one pictures one picture. Kalau two pictures pula, apa jadi? Two pictures ni digabungkan, dua gambar atau dua slide ni jadi satu. Contoh yang ni, gambar ini dengan gambar dengan textbox ni jadikan satu slide. Jadi yang ini pun jadikan satu slide. Kalau kita tengok nombor sini, nampak tak bezanya? Kalau one picture atau fit to slide, dia ikut terutan 1, 2, 3 ni merujuk pada ni slide 1, slide 2, slide 3 kan. Tapi andai kata kita combinekan, dia akan jadi ni, slide 1 ni ada dua gambar ni, slide 2 ni ada 2 gambar. Okay, slide 3 tak ada kawan lah, tak ada kawan dia sendiri. Jadi apabila kita update, dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Ni slide gambar pertama, yang kedua tadi kita buat text box kan, jadi dia combinekan dua ni. Begitu juga yang ini. Yang ini dia tak ada kawan, dia sendirilah. Okay, edit balik. Okay, seterusnya dalam picture layout ni ada satu pula dipanggil two pictures with title, one picture with title. Apakah maksudnya? Okay, title ni kita pun faham. Title ni kalau yang biasa buat presentation, dia suka yang ada tajuk dekat atas ni kan. Dia suka tajuk dekat atas. Jadi kalau kita create, kita pilih one picture with title atau two picture with title pun, bila kita update, nampak tak? Bila kita klik sini, dia sediakan ruang untuk letak tajuk. Ni terpulang lah ikut masing-masing. Kalau nak letak tajuk, nak letak tajuk, just type lah tajuk sini kan. Okay, kemudian kita kembali pada edit photo album. Seterusnya, frame shape ni. Frame shape ni adalah efek untuk gambar-gambar ni. Tapi frame shape ni tak akan activate kalau kita pilih fit to slide. Nampak tak? Kalau kita pilih layout fit to slide ni, yang maksudnya gambar penuh tu, dia tak boleh letak efek lah sebab gambar tu dah penuh kan. Tapi kalau kita pilih sama ada one picture, two picture, three picture, yang ni boleh. Yang seterusnya ni kan. Sebab gambar tu tergantung, jadi apabila gambar tergantung, dia boleh letak efek macam ni lah. Dia punya side bentuk dia ni, ada round, rectangle, ada frame, atau ada compound frame black, atau kata soft edge yang macam gini kan. Jadi apabila kita update, dia akan jadi gambar macam gini. Nampak tak? Ada efek dekat sini lah, border dia ni. Tapi kalau fit to slide, tak boleh lah. Sebab fit to slide dia memang nak penuh kan, tak boleh lah letak efek. Jadi gambar ni macam gini, ada efek. Okay, kembali pada edit. Jadi harap anda semua faham lah pasal frame shape ni. Frame shape ni activate kalau kita pilih one picture, two picture yang ke atas ni. Bila kita pilih fit to slide, tak lah, sebab dia akan penuh kan, tak ada efek. Okay, seterusnya yang last kali, yang akhir adalah theme. Theme ni kalau kita tak pilih pun tak apa, sebab dia sama juga ada theme di dalam menu design ni. Tapi kalau nak try boleh, dalam ni bila kita browse,
Ini adalah theme yang ada di dalam PowerPoint standard. Contoh kalau kita ambil salah satulah, klik mana-mana theme ni, select, okay, update. Nampak tak? Dia akan create gambar-gambar ni mengikut theme, mengikut theme lah. Okay. Sebenarnya theme ni dia ada di dalam menu design. Nampak tak? Ini pun kalau kita pilih pun sama juga macam tadi kan. Pilih je, automatic dia ubah theme untuk semua slide. Okay. Nampak? Ubah. Dia akan ubah semua theme ni. Okay. Jadi kalau rasa tak nak guna theme, just guna yang standard ni, hitam putih lah kan. Hitam putih. Jadi setiap slide ni apabila kita dah susun, sebenarnya kita boleh customize independent lah, maksudnya sendiri. Maksudnya kata nak ubah tulisan, nak letak efek pada tulisan, nak ubah background, itu nanti dalam video-video seterusnya saya cerita lebih lanjut lah. Okay, setakat ni nak share apakah kegunaan foto album ini. Inilah kegunaannya. Okay, jadi lebih mudah untuk kita masukkan gambar-gambar untuk setiap slide berbanding kita masuk secara manual yang selalu kita buat lah. Okay, harap anda semua faham dan dapat ilmu yang baru lah daripada video ini. Jadi kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Terima kasih. Kalau anda dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan, silalah like dan share video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya untuk video-video yang akan datang. Bye-bye.